Tuan-tuan dan puan-puan, mari dekat. Mari dekat, ada stok baru sampailah ini hari Ana jual lah. Ada 1, 2, 3, 4. Tengok banyak bagus, sopan. Mari. Saya. Ana mau cari jodoh lah. Boleh. Ini semua macam-macam boleh buat ke apa ini? Ini macam-macam boleh buat. Ini baru sampah daripada Kongostan. Ini daripada tu Gohekostan. Ini dua-dua daripada Mangustan. Mangostan. Okey, kalau tu macam, Ana ambil ini dua, kasih Ana dua ini. Ana mau bawa ni. Nanti. Banyak-banyak apa beli lah. Ni kamu kali bagus tengok ni. Banyak kuat ini badan tengok. Ini banyak sopan. Kuat ke? Cuba buat ni kuat ke? Kasih angkat tengah, kasih tunjuk. Jadi anak cadangkan ente beli ni 2 orang. Mari itu mari. Ini Kasih tengok bang, ada kata bang. adalah ini bukan dirham ini pakai sterling. Pound sterling. Ini mana cukup? Ini 2 orang 80 pound. Ini baru ada 60 pound. Ana mau ambil inilah 60 Tak pound. boleh lah, ini 2 pun tak boleh pakai. Ente ambil ni 2 orang. Sekarang angkat. Ini. Angkat. Ini 2 orang ini bos baru. Ikut bos baru. Ikut sekarang bos baru. Bos baru. Alah. Okey. Ente ambil itu, ini 2 anak punya lah. Ni sekarang Ana ambil ini. Itu ente ambil lah. Sekarang Ana tengah fikir mana nak jual orang ni. Dah, jom lah. Sayang, kita kaya lah. Maju lah. Orang boleh kaya lah. Move. Sampai dah. Tidak ada parti kat sini. Jangan buat hal. Saya ke sini sebenarnya untuk cari adik saya, Pak. Buka baju di sana. Yang tengok. Sedikit jual nyawa, sedikit bencana, sedikit jual manusia jenayah ketua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan yang pasti jangan ke mana-mana. Jangan beralih daripada telefon pintar anda, laptop ataupun layar kaca kerana anda sekarang ini sedang menyaksikan satu show yang dikenali dengan nama Kiran and Wan Show. Ya, betul. Ikhwan, nun jauh di sana. Ya, saya. Baju coklat ya. Dan sekarang tu hari ini bersama dengan anda seperti biasa kita hari Rabu setiap minggu jam 9 malam secara live kami lakukan anda di TV dan Wanita for you.fm untuk topik-topik menarik dan juga pelbagai isu-isu kami kupaskan untuk anda selama 1 jam 9 malam sampailah jam 10 malam. Yang tengah tengok sekarang ni Kuan, kita minta tolong mohon pada anda semua untuk share dan juga untuk like dan tolong jugalah bagi cadangan. Tolong jugalah cerita, ada nak topik apa, ada nak cakap apa pada kami dua, insya-Allah kita boleh tunaikan, Kuan. Ya betul, komen, tinggalkan iktisar. Wah, dah lama tak dengar bahasa Melayu. Iktisar tu kami akan bacakan, don't worry. Dan yang pasti hari ini 16 Jun 2021. Ya, episod kita yang kelima, betul? Ya, betul. Kita tidak keseorangan, seperti biasa kita ada tetamu. Betul, dan Kiran. tadi ada nampak dah kenapa kita mula-mula sekali kita lelong orang. Kita mari beli lah ini orang sebab apa? Sebab tajuk kita menarik Kiran. Ente mau beli anak punya orang tak boleh lah. Tak boleh ke? Tak boleh lah. Kenapa antum tak nak jual sama ente anak lah? Itu sebab dummy je, tipu. Oh, tipu. Lepas tu tak tengok tadi kita ada tayangkan satu trailer filem yang bertajuk Syndicate. Yeah. Dan topik kita tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, serius tiba-tiba adalah pasal orang
jual orang. Ini macam mana ni topik ni kita bincangkan ni sebenarnya. Ini menarik Iran. Kita dah kata kawan, juallah kereta, juallah rumah, juallah kuih pisang, juallah durian. Kenapa kau jual orang? Hei, saya mau tanya, you ingat apa itu orang barang kah? You ingat itu barang orang kah? Suka you lah. Jadi dan nak cerita pasal orang jual orang satu perkara yang sangat serius sebenarnya. Betul. Dan kita akan cuba ringankan untuk anda supaya anda tak pening ataupun tension tengok ala apa ni. Tak ada, insya-Allah. Kita buat simple-simple supaya anda mudah faham. Kita bawa orang yang boleh menerangkan segala-galanya pada malam ini. Kiran, betul. Berkenaan dengan orang jual orang ataupun human trafficking lah. Ataupun pemerdagangan manusia. Jadi kita Kiran, kalau kita sembang berdua nanti orang kata apa diorang ni kan merepek pula lebih. Kita panggil pakar. Kita panggil pakar yang orang kata telah orang kata bersama-sama orang kata tubuhkan badan NGO untuk bersama-sama membentras ataupun membendung orang kata masalah human trafficking ni. Okey, kita bersama dengan Presiden SHAD iaitu Stop Human Trafficking bersama dengan Puan Dini Dalila Wan Nordin. Apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. Jadi Puan ni sebuah badan yang sangat-sangat penting dekat Malaysia ini. Satu badan yang memperjuangkan nasib manusia yang diperdagangkan, yang dijual, yang mungkin saya tak tahulah diseksa ke apa ke, itu kami tak tahu cerita lebih detail. Betul. Jadi terlebih dahulu nak bagi tahu kepada semua penonton kita pada malam ini apa itu SHAD. SHUT, macam baju yang saya kita dapat pakai ni. Kita pakai. Come on. Mungkin Puan boleh terangkan secara ringkas. Silakan. SHAD ni sebenarnya kita nak bagi orang lebih sedar, lebih senang lah dekat hati orang, sebab bila you kata hentikan pemerdagangan manusia tu kan macam panjang kan. Betul. So bila kita kata SHAD tu kan macam okey, senang. SHAD. Easy untuk orang nak remember. Sebab tu SHAD tu macam dia SHAD macam ni. SHAD tu macam stop lah. Okay. Macam Iron Man pada. Macam tu Iron Man. Yalah betul lah. Fire. Okey. Ya. Lepas tu berapa lama dah Puan ni berkecimpung dalam NGO SHAD ni? Sebenarnya kita dah buat this campaign ni for quite some time already. Tetapi masa time tu kita belum lagi full-fledged NGO. Kita buat campaign untuk bagi pendarahan saja. Untuk bagi orang faham apa trafficking. So lepas pada tu kita buat melalui filem, lepas tu kita buat program-program. Tetapi selepas 2019 we all dapat approval untuk full-fledged sebagai NGO lah. So masa time tu kita buat lebih banyaklah kerja-kerja seperti bantuan, misi bantuan, handle cases untuk kalau let's say orang mengadu kan, sebab bila kita dapat macam kesedaran, confirm lah orang akan datang kat kita. So orang bertanya kan, minta tolong apa semua. So to me as a human being, bila kita dengar orang minta tolong tu, takkan kita duduk diam. So bila macam tu, so kita kena put more initiative lah untuk bagi orang dapat bantuan tu. So sejak pada tu, since kita dah bergerak sebagai NGO, dan kita banyaklah membantu. Alhamdulillah lah. Jadi SHAD ni akan bekerjasama dengan siapa tu biasanya? Biasa kebiasaan ni. Kalau nak buat operasi penyelamatan ke ataupun nak buat laporan. Okey. Biasanya of course SHAD ni NGO kan. So kita tak adalah kata pakar sangat nak handle case. Sebab masa mula-mula sekalipun bila orang datang kat saya, report, saya pun macam terpinga-pinga. Macam mana aku nak buat, macam mana aku nak buat. Blur lagi masa tu? Blur sangat, tak tahu. Kelang-kelibut je kita kan. Tapi nak tolong, tapi tak tahu macam mana nak tolong. Macam mana aku nak tolong? So macam lepas pada tu, memang daripada mula saya buat research juga. Saya cuba memahami dengan lebih detail dekat Malaysia ni macam mana pemerdagangan manusia ni dibantulah by kerajaan. So sebabkan tu saya pun diperkenal, saya sendiri buat research dan saya tahu wujudnya Majlis Anti Pemerdagangan Orang. So which is MAPO di bawah Kementerian Dalam Negeri. So saya knock on their doors lah untuk collaboration bersama. Kolaborasi bersama dengan MAPO lah maknanya sekarang ni. So sejak pada tu diorang pun sangat positif, diorang sangat membantu apa yang saya nak cuba sampaikan. So bila saya dapat kes pun task force, diorang di bawah MAPO pun ada task force, So masa time tu task force pun diorang bantu saya, ajar saya macam mana kita nak dapat information, macam mana kita nak tahu whether case ni adalah trafficking ke tidak, benda-benda macam tu. So slowly saya learn untuk terima lebih aduan lah. Maknanya buka
terima saja segala aduan-aduan untuk orang kata Kita belajar. terima, Sambil belajar. Sambil Berapa belajar. lama Saya dah sendiri Puan Dini belajar. berkecimpung? Dia sejak 2019. 2019, kira baru jugalah. So kalau agak-agak boleh tak kira berapa kes yang pernah dilaporkan roughly lah, lebih kurang? Daripada tahun 2019 daripada hingga setiap ke bulan hari ada presiden ini. tu. Lebih kurang lah. Fokus je. Okey, sebabkan itulah kalau nak cerita pasal dari segi banyak ke sikit tu, memang banyaklah lagi-lagi involving warga asing. Okey. Tetapi dari segi kita handle kes tu, sebab kadang-kadang orang boleh report kat kita, tapi last sekali kes tu bukan adalah betul-betul punya kes. Okey. So bila saya nak ceritakan dari segi yang successful case tu, out of banyak-banyak yang kita terima tu pun, beberapa saja yang dijadikan kes betul lah. Macam tu. Because kadang-kadang kena tahu, sebagai NGO ni, certain people, dia ada dua cara. Satu, kita bantu orang, tetapi dalam pada niat kita nak bantu orang tu, ada juga yang cuba mengambil kesempatan atas kita yang nak membantu orang. Okey, contoh-contoh tu. So macam contoh kan, macam majikan dia tak nak bayar gaji pekerja contohnya kan. Dia pun datang kat NGO. Oh, dia report. Dia yang report. Dia report. Lepas benda tu macam ni saya pernah dengar. lepas tu sebenarnya bukan kes tu bukanlah seperti mana yang Maknanya dia sebab nak lari daripada bayar gaji. Pada ni, kalau dia siasat, adakah majikan tu akan dikenakan tindakan? Kalau dia siasat benar mereka yang memang melakukan. dikenakan lah. Tapi kalau penguat kuasa dapat justify lah benda tu kan. Tapi Wah, tindakan senanglah macam mana tu? kerja dia, tak payah bayar macam-macam, lepas tu tangkap, bawa balik. Itulah. So adalah beberapa benda yang memang diorang kadang-kadang cuba menggunakan NGO ni untuk kepentingan diorang. Faham. kat Jadi situ- yang jadi mangsa sebenarnya mereka-mereka yang kerja-kerja buruh ni sendirilah sebenarnya. Jadi Kadang-kadang pada pun majikan sekalian, jangan buat macam tu, kerana Puan Dini kata kalau anda buat, anda boleh dikesan. Dan anda kalau dapat dikesan, ditangkap, akan dikenakan tindakan. Jangan seksa orang, jangan jual orang. Kalau suruh kerja, bayar elok-elok, ambil cara yang betul. Betul. Alright? Betul. Kita ada banyak lagi soalan untuk Puan Dini lagi berkaitan dengan Syad, stop human trafficking. Tapi seperti biasalah, kita ada hiburan. Yes. Takkan kita nak bercakap je, kita juga nak Menari, apa orang cakap, kita berhibur. joget lambat. Lagi topik kita berat kita kan? kena bagi ringankan sikit kepala lah. So kita harapkan anda semua dah tulis apa yang terjadi pasal human trafficking. Kalau boleh tengoklah dekat Syad tu apa yang anda boleh tolong, anda boleh bantu. Nanti tolong sama-sama dengan Puan Dini kita. Dan cakap pasal joget lambat ni kan. Joget lambat. Kita minggu ni kita ada baskers. Kita bawa baskers. Minggu lepas ada Al-Farabi Band. Betul. Minggu ni kita bawa baskers untuk anda yang namanya Diki 5. Betul. Mereka duo saja. Alright. Mereka berdua saja. Satu nama apa tadi? Abang Seorang Diki. nama Abang Diki, seorang nama Abang Five. Abang Mereka ni dah start main music daripada tahun 90-an. Yes. Tetapi mereka bergabung bermula dari tahun 2013. Alright, lagu pertama mereka pada malam ini, tuan dan puan-puan, berjudul Kuala Lumpur. Dipersilakan kamera go to Diki 5. Kuala Lumpur. Ya, terima kasih. So, lagu berjudul Kuala Lumpur. Khas untuk anda semua. Dari Seremban aku ke Chowkit Road, di Pudu Raya aku berhenti, naik bas mini berebut-rebut. Lantas aku menahan teksi Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Bandaranya canggih, Kuala Lumpur bandara yang sibuk, menara tinggi sayup sekali. KLCC uniknya bentuk, bertambah canggih bandaraya ini. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, bandaranya canggih. Kuala Lumpur ada LRT, Masjid Jame tempat berhenti, sistem monorail tercanggih terkini, taksi di kota banyak sekali. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, bandaranya canggih. Oh yeah.
Putrajaya tersergap indah, menarik pelancong seluruh dunia. Saya berjaya pusat multimedia. Selamat datang ke Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, bandarayanya canggih. Berbilang bangsa penduduknya, satu rumpun satu Malaya. Pendatang haram tak diterima demi menjaga negara Malaysia. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, bandarayanya canggih. Kuala Lumpur, 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 bandarayanya canggih. One more time. Kuala Lumpur, 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 bandarayanya canggih. Kuala Lumpur. Wanita menghargai lelaki kekuatan mereka, mereka ketua. Orang lelaki walau macam mana suami kita, dia tetap imam kita. Kalau solat kita pangkat besar macam mana ke office, kalau ke office tu kita ada seorang pekerja am, seorang CEO perempuan, bila berimam siapa depan? Masih yang lelaki-lelaki tu. Seorang perempuan walau macam mana you all, please mesti kita celebrate apa yang Allah beri tentang kepimpinan lelaki. Sebab tu imam pun lelaki, nabi-nabi pun lelaki. So we have, jangan sibuk nak liberate, nak berdiri, nak sama-sama lelaki. No, nanti you punya sibuk nak buat apa lelaki buat, testosteron meningkat, dan bagi siapa belum kahwin, lambatlah jodoh. Siapa tinggi testosteron, asyik nak drive, nak achieve, nak independent, memanglah. Orang lelaki suka perempuan lembut-lembut, high estrogen, mengharapkan, perlu ditolong. Biarlah macam bodoh-bodoh sikit. Tu boleh lah. Kalau siapa yang lambat-lambat jodoh tu, tengok you punya karakter macam mana. Ya, selamat malam semua. Selamat malam Syafika, selamat malam Hairiman, Akil yang sedang menonton kita di Facebook secara live. Selamat malam juga semua yang mungkin baru buka Facebook kita. Anda sedang menonton Kiran and Ikhwan Show. Yes, tadi tu dapat saksikan Diki 5 dengan lagu Kuala Lumpur. Yes. Dia tak tahu ke kita kat Rawang Kenapa dia sebut Kuala Lumpur Dia bagi tahu ada LRT pula tu. Masjid Jamek. Lepas tu kita tengok pula video singkat tadi pasal Profesor Temuhaya kata wanita ni kena apa? Kena bodoh-bodoh. Kena bodoh-bodoh sikit. Itu video yang viral yang banyak diperkatakan di media sosial, dan kita harapkan isu tu pun dah settle, Profesor pun dah serangkan dalam YouTube dia apa sebenarnya maksud dia. So wanita-wanita relax, chill, tak payah trigger sangat. Kita tenang saja. Kami lelaki okey je. Anda bodoh-bodoh ke, pandai-pandai ke, okey, no hal. Yang penting jangan pandai-pandai sangat. Nanti kita risau juga kan. Itu risau. Okey, kembali kepada topik kita. Yang ni kau banyak pandai-pandai nak buat juga Betul. Orang jual orang, kita bersama dengan Puan Dini, Presiden Shut. Shut. Stop Human Trafficking. Right? Yes. Okey. Puan Dini. Yes. Oh, tak takut ke buat kerja ni? Memanglah orang tanya. Contohlah kan, kalaulah awak pergi buat serbuan ke apa kan, tiba-tiba, orang nampak siapa datang. Orang aim. Orang aim ke, ada tak? Kes-kes yang dapat ugutan ke? Tak? Saya tak buat serbuan sebab tu task force yang akan buat kerja. Tapi kau tahulah awak yang... Cuma kita akan dapatkan information saja. Kita dapatkan maklumat, kita tengok kesahihan maklumat tu, lepas tu kita bekerjasama dengan task force lah.
Maknanya lepas ni kira kita join Syad, kita yang ditangkap. Kita ikut operasi. Boleh ke? Kita boleh. Kita buat video lah. Lagi satu kita nak tanya lah, benda ni Jangan penting. kau tangkap lepas tu kau lelong balik. Tak boleh balik. Aku tak percaya, Wan. Okey. So kita nak tanya jugalah. Biasanya perdagangan manusia ataupun kita tengok human trafficking ni kan, dia selalunya dia cenderung terjadi disebabkan apa? Punca-punca dia. Saya ada terbaca artikel yang mengatakan kadang-kadang disebabkan hutang. Berhutang dengan majikan, sanggup. Kadang-kadang terpaksa gadaikan diri, terpaksa jual diri dan sebagainya. Mungkin Puan boleh terangkan lebih jelas sikit kepada penonton kita. Betul, sebab secara dalam realiti dia lah. Orang susah, bila dah susah, dia ambil kesempatan. Faham. Okey, tak kira macam mana pun. Kadang-kadang sebabkan nak cari jalan penyelesaian untuk dia keluar daripada hutang ataupun nak dapat a better life kata orang kan, ataupun kadang-kadang dia nak naikkan status family dia tu, mungkin daripada keluarga miskin dia nak naikkan jadi lebih senang. So bila dia tak tahu undang-undang, dia terlampau naif, terjebaklah. Boleh dijadikan mangsa lah. Faham. Ini boleh ambil contoh macam kalau kita pinjam malung kadang-kadang. Ada juga macam contoh kalau let's say seorang, sebagai contoh lah, sebagai simple punya example. Seorang bapa mungkin dia berhutang ataupun dia main judi dan dadah for example. Baik. Lepas pada tu dia nak langsaikan hutang dia, tak tahu macam mana. Baik. So anak boleh tergadai sebabkan dia nak selesaikan hutang dia. So last ini dia jual anak dia lah. Ini ada terjadi tak di Ini Malaysia? kisah benar lah ni. Yalah kan, Kalau kes macam tu memang ada kes lah. Cuma saya sendiri belum pernah melaluinya lagi lah. Okey, ni ada Wani Idris tanya dekat kita punya Facebook. Dia tengah tanya Wani Idris. Thank you Wani. Wani, We love you. hello. Wani tanya macam mana nak tumpaskan sindiket ni? Kerana sindiket ni dia bijak juga. Betul. Kan dia mesti tahu cara-cara nak mengelakkan diri dia. Betul. Sebabkan tu kita memang kalau let's say traffickers ni kadang-kadang dia lebih ahead daripada kita. Dia ada di mata-mata kan. So sebabkan tu kalau boleh rakyat pun kena lebih ramai yang tahu, lebih ramai yang peka, dan mungkin benda tu mungkin lebih senang untuk ditumpaskan lah. Sebab tu kita nak ramai lagi orang memainkan peranan kat sini. Macam contoh salah satu yang kita pernah lalui, mangsa tu dia tak boleh nak report pasal diri dia. Baik. Dan dia pun dah macam tak apa nak betul dah, sebab dah crack dah sampai kacau. Dia macam crack lah kan. Tapi ada juga rakyat yang still nampak dia tu, tengok macam kenapa dia ni ada kesan-kesan lebam, kenapa dia bawa beg seorang-seorang, lepas tu kau duduk pula menyogok kat tepi tu. So adalah maknanya yang memainkan peranan tu adalah bukan mangsa tu sendiri, sebab dia tak tahu nak report kan. So orang yang lalu tu dia nampak benda tu, so dia bolehlah mereportkan. So benda tu yang kita perlukan rakyat untuk lebih faham. Okey, cakap pasal report ni. Nur Syafiqah Razali nak tanya Pika dia cakap apa? Hai Pika. Kalau berdepan dengan situasi ni, apa kita kena buat? Okey. Tu bagi tahu sekali lagi puan. So macam dengar terang. Kalau nak report kat kami pun boleh, sebab last kali dia akan sampai kepada sos yang sama. Tetapi macam contoh kalau let's say you all dah berdepan dengan benda tu, boleh juga ambil mangsa tu, macam kes kita orang sebelum ni dia pergi direct kepada balai polis sendiri. Tapi ada juga yang macam mungkin dia tak nak involve sebab kadang-kadang takut. Takut terlibat nanti kena. Dia takut orang nampak dia yang tukang mereportnya. So you boleh juga sorokkan you punya identiti you, sebab bila you sampai dekat kami pun kita akan sorok you punya identiti. Kita takkan reveal you siapa you tu. Yelah takkan nak beritahu dia ni lah yang report tadi. Payah pula. Payah. Kan. So kita orang pun takkan reveal. So biasanya siapa yang report tu dia boleh datang reveal kat kita orang sendiri, boleh hantar email kat kami, boleh hantar report kepada Mapo sendiri, telefon hotline 038000 ataupun email kepada Syad sendiri info@syad.org.my. Okey. So bila dah source tu ada, nanti kita akan contact lah. Kita akan contact, dapatkan sedikit je maklumat. Lepas pada tu dia dah tak payah nak involve lagi dah. Mungkin lepas pada tu tak kita adalah dah akan datang bagi keterangan ke kenapa, tak adalah. Tak Ya, bukan takut ni nak menjaminkan keselamatan orang yang report tu kan. Kita biasanya kita tak tu sangat. Faham. Bila macam contohlah kan, I mangsa. Okey, you yang nampak I. I nampak. Okey.
So you bagi report kat dia. Janganlah. Report aku. Report. Contoh. Bagi report kat dia kan. Call. Hello. Ya. Aku ada nampak lah. Ini macam kes perdagangan manusia lah kira. Okey, bagus. Terima kasih. Kau netizen yang sangat baik. Baik. Terima kasih. So dia Saya buat apa pula Puan? Saya buat apa? Bagi tahu. So dia akan minta dia akan tanya pada you. You tengok kat mana? Saya tengok tadi kat taman pemain bola sepak tadi. Saya nampak dia macam duduk seorang-seorang je. Kau cakaplah betul-betul. Betul. Dekat mall. Biasanya you akan tanya juga kat dia. Macam tu, You ada tak contact number orang ni? Okey. Ataupun macam mana I boleh, dia akan nak tahu macam mana nak in touch dengan I sebab I mangsa kan. So bila you dah dapat contohlah, you dapat source yang mengatakan I yang mangsa. Okay. So meaning to say that you dah bagi nombor telefon kat dia. Detail. Dia dah contact dengan I dah. Maknanya I dah jauh dah. You dah tak ada dah. I dah selamat dah. You dah. Okey. So maknanya tak perlu nak takut pun. Banyak yang Kita tak payah risaulah kalau anda nak report ke kerana maklumat anda akan dirahsiakan. Anda tak payah import banyak-banyak. Cuba sampaikan maklumat yang betul dan tepat dan pihak berkuasa akan menjalankan tugas mereka mengikut undang-undang yang telah ada di negara ini. Betul? Dan Kira saya lah Presiden Syad. Dan kira sebenarnya boleh. nak bagi tahu juga kalau kata bagi info tu jangan bagi info yang salah. Nanti ini akan menyukarkan lagi pihak macam Kiran sini untuk mencari mangsa pemerdagangan manusia tu sendiri. Tapi kadang-kadang dia tak sure. Contoh dia tak sure. Makin menarik dah topik ni. Penonton pun semakin ramai. Terima kasih banyak-banyak diucapkan. Tapi kita rasa kita dah banyak sangat info ni. So kita relax jap. Let lu. Kita relax jap. Lepas ni kita ada seorang lagi tetamu Puan. Siapa Yang akan bersama-sama kita akan gabungkan dengan Puan Dini kita. Untuk kita cerahkan lagi mengenai pemerdagangan manusia ataupun syak. Awak jangan serius sangat tau. Memang topik ni serius. Tapi kita akan buat chill-chill. Kerana sekarang kita akan kembali berdansa. Berjoget lambak bersama dengan Dicky Five. Marilah. Dengan lagu yang seterusnya. Silakan lagi sekali muncul Dicky Five. Jikalau merindu pada purnama, kenalah tunggu pada waktunya. Dan jikalau engkau merindu kepadaku, ketulah pintu hatiku sedang menunggu. Jikalau merayu pada sang bunga, kenalah tunggu harum baunya. Manalah tahu nanti ada racun berbisa, nanti susah pula engkau cari ubahnya. Cinta memanglah indah, asalkan kau berjaga. Cinta memanglah indah, asalkan kau berjaga. Jikalau melihat awan nan tinggi duduk di bawah, tak kau peduli. Jangan terlalu memuji si buah hati. Kalau barang-barang ini ada dalam kereta anda, ada risiko kereta akan meletup. Wajib tengok habis. Malaysia ni gila panas dan kami selalu parking kereta di luar, dan kalau barang-barang ini ada dalam kereta anda, ada risiko untuk meletup sebab dalam kabin sangat panas. Nombor 1, power bank. Dalam ni ada charge voltan tinggi dan mudah panas. Kalau baterinya bengkak, ada risiko untuk meletup. Nombor 2, lighter. Kalau bahan bakar dalam ni mula bakar,
confirm meletup. Kereta siap hangus dan ranggup. Yang guna vape-vape tu sama juga sebab dalam vape ada itu bateri. Bateri juga akan bengkak dan mudah panas, meletup. Saya confirm ada banyak orang ada barang ini dalam kereta. Sanitizer spray sebab COVID mah. Tapi dalam ni tin aerosol ada tekanan yang tinggi. Kalau dalam kereta panas, lagilah tekanannya naik dan akan menyebabkan tin ini meletup. So kalau anda ada barang ini dalam kereta, tolonglah buangkan daripada kereta. Dan saya rayu kepada anda untuk sharekan video ini kepada kawan-kawan dan family-family korang. Ciao. Oh ya, banyak bagus ini Lencai. Dia kongsi pesanan himam masyarakat. Kalau boleh you jangan ingat lighter tak boleh letak dalam kereta. Jangan simpan tu spray semua, power bank jangan. Bos, lain kali buat lagi ya. Nanti kita kasih pasang lagi lah. Marilah. Thank you We love you. Okey, kita kembali bersama dengan Kiranya Ikuan Show yang tengah menonton di Facebook Live. Terima kasih memang diucapkan. Kami memang sayang anda semua. Thank you so much. Yang komen pun bagus. Ramai yang komen kan. Topik terbaik. Kita memang penting. Maksudnya ni orang sudah jual orang. Ya, dalam erti kata lain perdagangan manusia. Okey, kalau tadi kita bersama dengan Puan Dini iaitu Presiden SHAD, Stop Human Trafficking. Tapi sekarang, Tuan dari Krip. Cepat jalan. Kita bersama dengan Tuan DSP Muhammad Hazwan Zulkifli, Komander Task Force Mapo. Jangan main-main nak bro. Jangan main. Sebab tu kita bawa datang sini, kita tak mau main-main. Serius. Tiba-tiba goyang pula di sebelah ni. Biasanya botak-botak ni nampak jahat sikit tuan. Selalu berlakon jadi orang jahat ni. Besok tuan balik dia check background. Dia buat background check, kira ni apa kerja dia. Takut. Okey, tuan sebagai Komander Task Force untuk Mapo, kita punya topik tuan tahulah, of course lah orangnya orang kan, sesama dengan SHAD untuk membantu mencegah pemerdagangan manusia. Betul. Jadi seserius manakah tuan dekat Malaysia ni kes-kes pemerdagangan manusia tu? Pemerdagangan orang ni. Ya. Okey, untuk makluman apa kira Ikuan dan penonton semua. Isu perhambaan ni dia tak hapus masa zaman dulu saja, kan. Berterusan berterusan kan. Dan kenapa jenayah ni orang lakukan sebab duit. Sebab duit kan. Punca utama tu. Tengok cerita P.Ramlee kan. Cerita meniaga orang lagi untung dari meniaga unta kan. Memang betul. P.Ramlee dulu dah cakap kan. Dan memang sampai sekarang orang kata human trafficking ni is number 2 selepas drug trafficking. I see. Maknanya tinggi juga. Bukan tinggi juga dia. Tinggi banyak. Tinggi betul ni. Tinggi betul. Tak, macam okey, you ambil pengedar dadah. Baik. Okey. Dia nak jual dadah, dia kena dapatkan dadah dulu, betul? Okey, dia dah dapat dadah, dia jual, habis. Lepas tu dia nak kena cari lain. Okey. Tapi kalau saya memperdagangkan orang, saya exploit orang, kan, saya rekrut orang tu sekali je. Kan? Katakan Kiran lah, kan. Saya kenal Kiran, saya Nak jual saya tuan. Contoh. Okey, saya buat kawan dengan Kiran mau percaya kat saya kan. Saya kata ikut saya lah, jom kita pergi Kuala Lumpur sebab tadi main lagu Kuala Lumpur kan. Alright. Kita pergi Kuala Lumpur kan, kat sana ada peluang kerja. Kan. So saya you dah percaya kat saya, you ikut saya. Kita pun pergilah ke bandar besar. You kira bandar besar ni first time lah. You Kuala Lumpur ni macam asing lah untuk you. You pun tak kenal orang kat apa kat sana kan. Bila sampai kat sana, I paksa you kerja. Kan? Paksa you kerja, kan? I kurung you, kan? You tak nak kerja, I pukul you. Kan? So you kerja katakanlah sampai 18 jam satu hari lah kan. Makan I bagi sekali je. Kan? Gaji I tak bagi langsung. Kan? Semua tuan ambil? Ada lah tu. Cukai tuan bayar tak? Cukai tak bayar lah. Dah nombor pun penjenayah. Nama Kiran ni. Gaji aku cukai pun tak bayar. So, tuan ni. Okay. Itu adalah salah satu contoh lah bentuk pemenangan orang. Sampai macam tu seksa dia orang tu. Maknanya duit tu satu sen pun tak dapat. Okay, macam apa? Contoh macam, okay, Ikuan, you kerja kan? You ada bos kan? Baik. Okay. Katakan kalau bos you suruh kerja. Kan? Okay, lah lebih daripada katakan lebih daripada 12 jam satu hari. Okay. Kan?
Tapi gaji yang dia bayar kat you tu tak setimpal dengan kerja 12 jam. Dah lah, aku OT dia tak bayar. Dia bagi kurang pula lagi. Tak boleh tuan. Tak boleh tuan. Dia tak ada pukul you. Kan? Cuma dia tak bayar gaji je. Alamak. Okey, itu bukanlah Apa dianggap ni, sebagai saya gaji kena pukul, Ikuan tak kena pukul. Sebab kes dia bukan kes pemandangan orang. Kes macam Ikuan ni kira kes buruh biasa je lah. Kan? Isu ni kita bawa kepada Jabatan Tenaga Kerja. Baik. So kita fight isu ni dalam Mahkamah Buruh. Okey, jadi macam-macam kategori lah. Itu yang saya nak tanya sebenarnya. Dia ada dua kategori. Satu pemerdagangan manusia. Yes, betul. Satu lagi saya dipahamkan ada penyeludupan migran. Penyelundupan migran. Mungkin boleh tuan cerangkan secara ringkas. Okey. Pemandangan orang ni, saya lebih suka gunakan terma perhambaan moden lah. Kita jadikan orang tu sebagai hamba kita. Baik. Okey. Penyelundupan migran ni berbeza, tapi boleh ada kaitan. Penyelundupan migran ni adalah kesalahan terhadap sebuah negara. Kesalahan daripada sebuah negara itu sendiri. Kesalahan kepada negara. Pemandangan orang, kesalahan terhadap individu, terhadap mangsa tu. Penyelundupan migran ni kesalahan terhadap negara, di mana seseorang ni dia menganjurkan sekumpulan orang ataupun individu warga negara asing yang bukan, katakanlah saya ni tekong. Faham. Saya nak bawa masuk warga negara asing ke dalam Malaysia secara tidak sah. Baik. Itu adalah satu perbuatan yang menyalahi undang-undang immigration kita. Betul? Dan kalau kita langgar undang-undang tu, kita melakukan kesalahan terhadap negara lah, bukannya individu. Terhadap negara. Sebab undang-undang immigration adalah menjaga kedaulatan negara. Kan? So saya bawa masuk orang ni ataupun saya bawa keluar orang ni daripada Malaysia melalui sempadan sama ada darat ataupun laut, tidak melalui jalan yang sah, tidak menggunakan dokumen perjalanan yang sah. So itu adalah satu kesalahan. Itu kita anggap sebagai satu perbuatan penyelundupan migran. Maknanya dia berhubung kait juga. So ada juga jadi yang walaupun boleh berhubung berbeza. kait, boleh berhubung kait. Yang mana satu sindiket ni dia rekrutlah orang daripada Bangladesh. Contoh. Dia bawa masuk ke dalam Malaysia secara melalui jalan yang tidak sah, itu dah penyelundupan migran. Betul? Okey, lepas tu sampai dekat Malaysia orang-orang ni tadi dipaksa pula kerja. So dia berkaitlah antara pemandangan orang dan penyelundupan migran. Baik. Macam-macam kategori. Jadi Syad dah bekerjasama dengan MAPO sejak 2019 lagi lah untuk menyelamatkan kes-kes seperti inilah. Betul. Jatuh pada kategori-kategori yang disebutkan dia. Ada yang bertanya tadi kepada pihak berkuasa, kalau melaporkan adakah mereka punya maklumat akan dikongsikan? Yes. Dan tadi saya rasa puan ini dah jawab dah. Wahai siapa ni, Fifi, dia katakan kalau anda melaporkan, insya-Allah maklumat anda akan dirahsiakan dan pihak polis akan buat kerja dengan sebaiknya untuk memastikan, tapi pastikan dulu laporan anda itu betul dan tepat. Kita takkan dedahkan dalam bawah MAPO ni kita ada 5 agensi penguatkuasa. So orang ramai boleh salurkan maklumat sama ada kepada Polis Diraja Malaysia, kepada Jabatan Immigration Malaysia, kepada Jabatan Tenaga Kerja, kepada agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia ataupun Kastam Diraja Malaysia. Ada 5 agensi penguatkuasa. Baik. So kita bila terima maklumat ni, of course kita akan follow up lah dengan pemberi maklumat. Kan? That's why kita minta kerjasama pemberi maklumat ni memberikan maklumat yang tepat. Tapi kita takkan dedahkan. Kita takkan dedahkan maklumat dirahsiakan. Dia. Kita akan rahsiakan. Dan kita takkan dedahkan maklumat dia kepada penjenayah tu ke, ataupun kepada orang lain lah. So kita akan pastikan maklumat pengadu ni disimpan. Baik. Yang pentingnya kita nak selamatkan mangsa dahulu. Dan kita tangkap penjenayah tu. Macam Puan Nini sebelum jadi Presiden Syad ni, pernah tak Puan Nini melaporkan kes-kes ini kepada pihak polis? Sebelum jadi baru kan? Fikir, baik aku jadi NGO lah pula kan. Pernah tak Puan Nini sendiri melaporkan? Sebelum ni saya Kita tak jawab, bahaya dah. Kira saja je try soalan tu. Kita baru nak rahsiakan maklumat pengadu. Okey, kita ada lagi soalan-soalan yang berkaitan dengan perdagangan manusia sekejap lagi Kiran. Tapi tadi cakap segalanya pasal duit tuan, betul tak? Dia orang buat perdagangan ni pasal duit. Kita ada lagu duit sekejap lagi Kiran. Lagu duit daripada DK5. Kejap, aku cek akaun aku, duit ada. Ada tak? Saya tengok. Akaun kata duit belum masuk lagi lah dia. Macam mana ni? Data ni betul lah, potong duit betul lah. belum masuk ni katanya.
Duit, sekejap aku cek akaun aku. Tapi thank you pada Nadra. Ingat Nadra tak, Wan? Ingatlah. Pendengar setia kita kat radio dulu. Memang. Nadra, thank you for watching, Nadra. Siti Rohana. Ini banyak pendengar-pendengar bekas dengar radio kita orang dulu. Sekarang kat sini. Okay, jangan takut Ini topik nampak je berat. Ya memang berat pun. Tapi kita nak educate anda. Nak beritahu anda cara untuk anda membantu pihak polis, pihak syat dan juga orang-orang yang teraniaya, tersiksa, diperdagangkan macam-macam tu supaya mereka selamat. Alright, insyaAllah jangan takut kalau anda laporkan maklumat, pihak polis tak akan bagi tahu siapa. Semuanya rahsiakan. Okey, anda selamat insyaAllah. Anda akan dijaga. Tapi pastikan juga maklumat itu betul. Itu paling penting. Ini info pun sangat penting untuk anda tahu. Kalau nampak, tolong buka mata. Jangan tengok je kesian kan. Betul. Okey, kejap lagi Kuan nak tanya, minta Puan Dini kalau boleh tolong jawab lah. Sebenarnya adakah pemerdagangan manusia ni dia boleh melibatkan semua golongan ataupun ada golongan-golongan tertentu sahaja? Itu sekejap lagi. Boleh? Okey, boleh. Tarik nafas. Topik berat hari ni, topik berat. Hai, Diki Band, are you ready? Ready. Are you ready at home? Kita joget lama bersama dengan Diki Band dengan lagunya Duit. Terima kasih. Masuk ada duit, semua indah. Masuk ada duit, semua tenang. Semua indah, semua tenang, hati pun girang. Masuk tak berduit, makan sikit-sikit. Masuk tak berduit, macam jongkang-jongkit. Hidup tersepit, bertambah perit bila tak berduit. Duit ada ke mana-mana, yang penting kita usaha. Kerja kuat, duitnya pun lebih. Jangan tipu, jangan curi. Bila kita cari duit, nanti kita pula yang tersepit. Ada tak ada duit, biasa saja. Ada tak ada. Masya Allah. Masya. Ya Allah, ya Allah. Kiran, jangan gelak tak baik. Ada gelak. Tak ada. Jangan. Walau macam mana pun kita nampak mereka tetap sweet. Walaupun kita nampak unta tu dah macam hidup segan mati tak mahu je kan. Unta tu dah kena kekar lah. Mungkin kat hospital sekarang unta tu. Dia kena ACL lah. Alright. Anda masih bersama dengan Kiran dan Ikhwan untuk Kiran Ikhwan Show. Yes. Kita bersama dengan Tuan Hazwan kita dan juga Puan Dini. Yes. Tuan Hazwan adalah komander untuk MAPO. Task Force, okay? Dan juga Puan Dini adalah Presiden SHAT, Stop Human Trafficking. Yes, dan kita kembali pada soalan kita tadi. Soalan kita tadi ni macam, adakah semua golongan yang ada kat dalam muka bumi ni boleh
terjerumus dalam perdagangan manusia ataupun mungkin ada golongan-golongan tertentu. Sebab kita pun nak tahu juga pasal benda ni, kadang-kadang orang Malaysia sini macam, aku boleh ke kena perdagangan manusia? Tak boleh kot. Confident. Itulah masalahnya. Selalunya orang kata, oh tak adalah, trafficking ni bukan dekat tempatan kita ni, tak ada kat rumah. Dia dekat luar negara, orang asing je. Orang asing je. Tapi sebenarnya benda tu boleh berlaku kat rumah sendiri juga. Sebab trafficking ni sebenarnya bila seseorang digunakan, okey, macam ditipu ataupun dipaksa untuk seseorang lain, for the sake of profit ataupun kuasa, tu pun dah jadi perdagangan dah sebenarnya. So maknanya anyone, sesiapa pun boleh jadi mangsa. Tak kira lah dekat rumah ke, dekat lokal ke, kat luar negara ke, sebenarnya benda tu boleh berlaku. Kat siapa saja. Jadi jangan nak acah-acah macam, alah ini semua orang asing kan. Kita pun boleh kena dah sebenarnya dah. Itulah pasal. Dekat tempat orang bekerja tu kita kena hati-hati juga. Tengok kerja kat mana kan, bandar mana, bahaya. Tahu-tahu blur je kan, apa ikut je kan. Dan kalau boleh Tuan Azwan ceritakan sikit pengalaman ketika menyelamatkan mangsa-mangsa pemandangan manusia ni. Kalau ada yang tak sensitif lah, boleh diceritakan. Mungkin boleh kongsi sikit kan. Okey. Kes-kes yang saya pernah jumpa lah, dia pelbagai kan. Ada yang melibatkan macam apa tadi, mangsa kerja maid, kan? Mangsa yang dilacurkan. Pelacuran. Kan? Saya juga pernah selamatkan kanak-kanak. Kan, kanak-kanak yang dipaksa untuk minta sedekah. Kan, ada yang dipaksa bekerja di kilang, kan. Ada juga mangsa lelaki. Kan? Lelaki pun ada. Jangan rasa, jangan ingat jenayah ni hanya berlaku kepada wanita dan kanak-kanak saja. Lelaki pun boleh jadi mangsa. Dan selalunya bila kita dengar pasal jenayah pemerdagangan orang ni, kita ingat ini selalu berlaku pada mangsa warga negara asing je. Betul. Pekerja asing je ni yang selalu jadi ni. Tak, jangan fikir macam tu. Jangan fikir macam tu. Kan, orang Malaysia pun boleh jadi mangsa pemerdagangan orang, sama ada di dalam Malaysia ataupun di luar negara. Kan, sebab saya pernah juga mana kita, pihak polis kita mendapat maklumat bahawa ada orang-orang Malaysia diperdagangkan di Australia. Itu yang saya baru nak tanya tu. Petik buah. Petik buah. Kononnya pergi sana nak dapat duit gaji Aussie dollar lah kan. Aussie dollar kan. Tapi sampai sana rupanya kena tipu. Sana dah tak musim buah kan. Duduk kat sana kerja tahu apa. Kan, gaji tak dapat lah apalah kan. Tapi dah bayar ni 6,000 ni awal-awal. Keluar modal dah kan. Buat pasport sendiri apa semua kan. Bayar ejen punya fee. Betul. Kan, sampai sana kena tipu. Orang masuk negara kita kena tipu. Orang kita keluar ke negara lain pun ada juga kena tipu juga. Ada juga yang macam saya bagi situasi kira tadi dah kan. Itulah. Tak keluar daripada Malaysia pun kan. Orang Malaysia diperdagangkan di dalam Malaysia. Dan kita tu macam mana dengan saya kadang-kadang saya baca banyaklah yang masuk-masuk secara haram ni semua adalah orang-orang tempatan pula yang cover yang jadi tekong. Jadi orang panggil ketua sedikit. Ketua satu hal bro, jadi tukang sorok, tukang hantar. Itu semua macam mana nak potong rangkaian tu Tuan? Saya rasa macam susah. Macam payah kan. Kita berharap kepada kerjasama orang awam. Orang awam kalau nampak kan, apa pasal rumah jiran siapa sebaris dengan kita ni, dia duk angkut orang warga negara asing duk datang rumah dia kan. So macam something suspicious lah kan. So seelok-eloknya kalau kita nampak benda macam tu kan, laporkan kepada kita kena kenal jiran-jiran kita. Kan, kalau kita tengok kan asyik transport naik van kan, orang warga asing, lepas tu nanti esok lusa tengok orang lain pula masuk kan. That is something suspicious lah. Kan. So kita perlu laporkan kepada pihak berkuasa. Okey. Ini off topic satu off topic ni. Nur Syafiqah kata handsome pula DSP ni. Kan dah cakap. Kan, saya tadi awal-awal saya cakap macam penyanyi Irwan Shah lah biasa pakai mic. Hai Nur Syafiqah, ni tuan belum buka mask lagi ni. Dia baru dapat rambut je dah kata handsome tuan ni. Kan lupa pula topik aku. Baru nak tanya soalan dah terlupa dah. Okey, tuan, tadi bila cakap pasal lepas aduan. Jadi bila selepas aduan, apa yang akan dilakukan oleh pihak berkuasa sendiri? Okey. Apabila maklumat itu sampai kepada pihak agensi penguasaan, tak kisah mana-mana agensi, kita akan
confirmkan balik pasal maklumat tu lah. Kita akan hubungi balik pengadu dan kita akan jalankan risikan. Dan kalau situasi itu adalah dalam keadaan yang orang kata kecemasan, yang mana mangsa ni perlu diselamatkan segera. Kita akan terus cari, terus pergi ke lokasi, kita akan selamatkan mangsa. Okay. So mangsa yang kita selamatkan ni selalunya berada dalam keadaan yang traumatik. Kan? Dah kena dera, kan? Dah kena pukul apa semua kan. So masa dia kerja dengan majikan dulu, majikan pula ugut dia kan. You nak lari, you larilah, nanti I panggil immigration tangkap you kan. I panggil polis tangkap. Lagi dia takut. So bila kita ni agensi pengawasan, kita datang, dia dah kena racun dengan majikan dia sebelum ni dengan cerita-cerita pasal polis, pasal immigration kan, takut kan. So tengok kita sebenarnya kita datang nak selamatkan dia, kan. Tapi dia bila nampak kita nak datang selamat dia pula takut. Alamak, aku ni kan nanti kan majikan aku cakap ni pasal pasport ni. So that is why kita ada kerjasama dengan NGO. Kan. So kita harapkan kepada NGO untuk handle mangsa ni. Kan? Kita handle kes. Kita handle penjenayah. Kan? Penjenayah ni kita takkan kita minta NGO handle penjenayah pula kan. Takut. Yang tu kerja kita kan. So bila mangsa ni nak orang kata nak rehabilitate balik lah kan, nak tenangkan dia apa semua. Ini adalah kita minta tolong kerja dengan NGO. Itu kepakaran dia orang. Ada banyak NGO. Hotline yang boleh kita telefon. Kalau nak laporkan atau ada yang nak tulis kan. Okey, sekiranya orang awam ada maklumat dan merasakan bahawa itu adalah satu yang mana pihak berkuasa kena ambil tindakan yang segera untuk selamatkan mangsa tu, terus call 999. Tapi kalau bukan dalam keadaan yang kecemasan, kita boleh call 03 8000 8000. Sekali lagi 03 03 8000 8000. Senang nak. 999 ataupun 03 8000 8000. Yes, okey, Mato ada yang minta nombor telefon DSP ke? Apa? 8000 8000 boleh. Okey. Diharapkan anda semua dah faham anda semua dah tahu cara dia. Jangan takut, jangan risau. Maklumat anda selamat dan laporkan pada tempat yang betul. Maklumat yang betul, insya-Allah kita selamatkan manusia yang diperdagangkan. Okey? Ya, betul. Masa nampaknya terhad untuk malam ni memang kita boleh buat 3 jam pun sebenarnya. Tapi kan ada bola tuan, tak boleh, ada Euro boleh tuan. So kita boleh tengok bola. Sempat. Jadi di atas meja ni tuan dan juga puan Dini, kita ada sedikit sagu hatilah. Daripada Stangkai Stangkai adalah penaja utama kita di Kiran and Ikuan Show. Terima kasih Stangkai. Stangkai, thank you. Boleh check dia punya website, ada punya Instagram untuk dapatkan bukit bunga yang cantik dan juga buah-buahan yang segar bugar. Dia tak tanam buah. Buah ni semua dia belilah, tapi itulah daripada Stangkai. Terima kasih Stangkai. Ini untuk satu untuk tuan. Marilah. Satu untuk kita peganglah, kita bagilah kan, tak ada meja je. Buah gambar. Ada buah naga, ada buah pelam. Buah naga. Buah-buahan tempatan mana ada sana? Okey, terima kasih Stangkai. Terima kasih Stangkai. Dan sekarang kita masuk untuk berlibur dah kan? Mesti akhiran. Diki 5. Lagu apa? Kejap tengok apa tajuk dia? Lagu dia bro. Balik kampung. Jom. Walaupun kita tak boleh balik kampung, kita bakal line. Pendengar, penonton kita di Wanita For You. Lagu tajuk dia Superstitious. Kita terus saja ke sebelah sana di pentas kecil kami bersama dengan Diki 5. Let's jump. Go. Very superstitious, writing on the wall. Very superstitious, writing on the wall. The 7-month-old baby broke the looking glass. 7 years of bad luck, good thing in your past. When you believe in things that you don't understand, then you suffer. Superstitious in the wind,
very superstitious. Wash your face and hands. Rid me of my problem. Do what you can. Keep me on the deadline. Keep me going strong. You don't want... So I recorded my father's reaction to my SPM result. I don't wanna see you cry. You don't have to feel I didn't notice that he almost cried. I'm so touching. Kan? I'm so touching. Tadi macam mana dapat keputusan SPM kan? Yes. Dan thank you juga pada Dicky 5 tadi. Lagu tadi layak. Aku sempat menari kira. Sumpah. Terima kasih kepada Tuan Azwan tadi dan juga Puan Dini kita kerana berikan maklumat sangat penting untuk orang jual orang. Betul Kiran. Jadi itulah. Kita lagi sekali pesan pada anda semua, jangan takut, anda selamat. Asalkan orang lain pun selamat. Alright, itu paling penting. Alright, kita tadi cakap SPM. SPM kan? Saya nak ambil kesempatan ini nak ucapkan tahniahlah kepada anak saudara saya Muhammad. Juga kepada anak-anak anda yang mungkin dapat straight A. Tak. Sekarang aku tak nak tahu anak-anak anda tu. Nak tanya, awak SPM bila? Kau tanya aku? Aku tahun 2000 berapa? Aku pun dah lupa dah. Tak payah nak 2000 berapa? Bukan 90 lebih ke? 2000 lah. Cantik sikit. Okey, tak apa, tak kisah tak apa. Result tu tak apa. Okey, result dia sebenarnya saya bila cakap pasal result ni keputusan ni sebenarnya keputusan saya mutamat. Memang saya tak nak kongsi dengan orang. Itu jawapan yang saya boleh kongsikan sekarang ni. Kau jangan try aku benda ni. Aku dah lupa lah SPM aku. Alright, tahniah kepada semua yang berjaya SPM. Ingat ini bukan penamatnya yang gagal, ada panjang lagi perjalanan anda. Alright, dan sekarang ni kita cerita pasal bola sikit. Yang ini aku suka. Vaksin dulu, vaksin. Okey, vaksin ni sebenarnya kepada bos kita tahniahlah sebelum ni. Tapi macam sekarang ni kira vaksin ni ada berapa jenis ni? Tak, vaksin ni masalahnya orang dah minta vaksin, dah daftar. Dah daftar, lepas tu dah vaksin dah sampai, dah bagi tahu sudah datang. Tak datang, tengok gambar ni betapa kosongnya tempat tadi tu. Ini perkara ini tak silap saya terjadi di negeri di Kuching, Sarawak kan. Sarawak kan. Jadi kita minta tolong kepada rakyat Malaysia, COVID tengah melanda, vaksin sangat penting untuk anda kan. Jadi kalau dah dapat tu tolonglah pergi, dah dipanggil pergi. Ramai yang nak tapi tak dapat macam kita orang ni. Nak daftar pun susah. Tak dapat lagi. Kamu orang ni, nampak kata kau ya? Aduh, kita orang ni. Sayang kita, ayo ambil vaksin. Kiran, kita register pun tak dapat kan? Tak dapat lagi. Orang boleh tak datang pula potong betul lah orang Kuching ni. Kalau kita tahu Kuching tu dekat, kita dah pergi dah ambil vaksin. Tolong baik kerjasama pakai kerjaan, tolong settlekan masa cepat, jangan susahkan frontliners. Itu paling penting. Dan sekarang kita ke bola sepak pula. Yes, ini baru betul. Kepala Asia. Best saya tak sabar semua. Kita tengoklah Vietnam lawan dengan Malaysia. Tu Malaysia kalah 2-1 dengan Vietnam. Tahu? Aduh. Robek jantungku, hatiku. Lemah kaki aku malam tengok. Habis. Tetapi malam tadi kita berjayalah sikit mengembalikan maruah bersepak negara sebab kita berjaya menupaskan pasukan Thailand. Gajah perang dengan 1-0. Betul. Sawadee-kap, kap pun kerap tapai. Habis balongan laici, durian Thailand semua kita tapau. Kita tapau. Tapi aku ada soalan Kiran. Apa soalan lagi? Kau orang kata berpengalaman pasal bola sepak. Kita layak tak pergi Euro ni Kiran? Kita Euro memang tak layak. Kita main Copa Amerika. Copa lah boleh lah. Jangan Copa sudah, ya. Okey, tahniah kepada pasukan Malaysia. Dan ini pula ada lagi 2 hamper. Tadi dah bagi tuan dengan dah bagi puan ini. Tiba-tiba muncul lagi 2. Ini siapa punya? Tak tahu siapa bagi kita. Kita tengok. Ada Setangkai bagi lagi. Setangkai. Terima kasih Setangkai. Dia bagi lagi lah. Jap. Kiran, kejap. Aku nak tanya ni. Ini Setangkai bagi kita ke bagi kat artis kita ni, Kiran? Bagi kita ni. Dia kata, terima kasih Kiran dan Ikuan. You are the best. Makanlah buah-buah ni untuk vitamin C. Serius ah? Ikhlas dari Setangkai.
Ya Allah, Setangkai. Setangkai.my. Terima kasih Tapi Setangkai. dia kata Setangkai dia bagi kita sebakul. Ni bertangkai-tangkai ni kita dapat ni. Apa pun terima kasih Setangkai. You all boleh check it out mereka di Instagram, di website mereka, di Facebook, okay? Thank you so much. Alright, nampaknya malam ni sampai inilah masa yang kita ada tuan-tuan dan puan-puan. Kami ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton kami. Alhamdulillah, syukur. Malam ni ramai daripada minggu-minggu lepas. Jangan lupa share, jangan lupa like, jangan lupa komen. Dan kami akan cuba pujuk kita punya bos untuk bagi anda hadiah pula lepas-lepas ni. Kita harap minggu depan kita boleh bagi anda hadiah ataupun wang tunai. Ya. Kita harap. Bagi anda tiket percutian ke rumah masing-masing. Tak boleh rentas lagi. Yelah, ke rumah masing-masing. Dulu kat rumah lah. Alright, terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa seperti biasa jam 9 malam hari Rabu Kira Nak Ikuan Show. Dan kami akan tinggalkan anda sekali lagi bersama dengan duo yang hebat pada malam ini. Betul. Nama mereka Diki Faiz. Ya betul, dan anda ada salah dan silap daripada Kira dan juga Ikuan, ampun maaf dipinta daripada anda, dan harap kita dapat bersua minggu hadapan di waktu yang sama, di hari yang sama, di Facebook yang sama. wanita4you.fm. Yap, bye-bye. See you. Bye. Assalamualaikum. Peace. Love. Terima kasih. So you think you can tell heaven from hell, blue sky from pain? Can you tell a green field, a cold stingray, a smile from within? Do you think you can tell that you got to trade your hero for ghosts, honey for trees, honey for the cool breeze, cold cover from change? Did you exchange what compound in the wall, lead road in the cave? I wish you were here. We just two love souls swinging a fishbowl. You're up to you, running over the same old ground. What we found, the same old fear. Wish you were here. I wish you were here. We just two lost souls swinging a fishbowl. You're up to you, running over the same old ground. What we found, the same old fear. Wish you were here.
Thank you. Wish you